kemarin ataupun semalam orang KL kata, saya baru pergi ambil keputusan saringan kesihatan dan saringan kanser yang saya buat setiap tahun. Namun tahun ini, apabila saya dapat keputusan saringan tersebut, ada satu perkara yang mengejutkan saya. Jadi apa yang mengejutkan saya itu, saya akan kongsikan kepada anda dalam video kali ini. Jom! Assalamualaikum, hai, saya Rifki. Babak semua, saya harap anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Khamis yang lepas, saya ada pergi buat saringan kesihatan dan saringan kanser setiap tahun, di mana voucher ini saya dapat setiap tahun secara percuma. Apabila saya mendaftar sebagai ahli program penjagaan kesihatan, saya diberikan voucher ini setiap tahun. Voucher itu lebih kurang bernilai 600 lebih lah. Kalau kata kita nak pergi buat secara bayaran sendiri ataupun cash, nilai dia lebih kurang 600 lebih lah. Namun saya dapat voucher tu, jadi saya boleh pergi tanpa bawa duit lah. Di samping itu, program itu juga akan bagi perlindungan yang unlimited. Apa program tersebut? Anda boleh tekan link WhatsApp di bawah, insyaAllah saya akan terangkan kepada anda. Jadi salah satu daripada manfaat tersebut adalah voucher yang diberikan kepada ahli untuk buat saringan kesihatan setiap tahun. Jadi apa yang ahli boleh buat adalah 52 ujian kesihatan melalui saringan darah dan juga urin. Kemudian untuk lelaki akan dapat saringan kanser, untuk perempuan akan dapat 5 saringan kanser. Jadi Khamis lepas saya baru pergi buat. Sebelum itu saya nak kongsikan dulu hasil keputusan yang saya buat tahun lepas. Jadi tahun lepas pun saya ada buat. Keputusan yang saya dapat itu adalah alhamdulillah semuanya sihat walafiat kecuali kolesterol saya border, which is kolesterol jahat saya 2.6. Siapa yang bawah 2.6 dikira sebagai sihat, siapa yang lebih pada 2.6 dikira kolesterol tinggi dan berbahaya. Jadi tahun lepas punya keputusan saya dapat border, tengah-tengah ataupun atas pagar lah, atas pagar. Nak pergi kepada sihat, mungkin nak pergi kepada yang tak sihat lah, iaitu kolesterol naik sikit. Apa yang mendebarkan saya adalah tahun ini saya pergi buat sekali lagi saringan kesihatan dan saringan kanser tersebut, di mana voucher itu saya dapat setiap tahun lah. Di Khamis lepas saya pergi buat dan keputusan dia saya baru ambil kemarin. Ada satu perkara yang mengejutkan saya apabila person in charge yang buat ujian darah tersebut memberi penerangan terhadap semua keputusan yang saya dapat. Alhamdulillah semuanya baik kecuali sebab daripada result tahun lepas yang saya ternanti-nanti adalah keputusan kolesterol. Sebab tahun lepas kolesterol saya border, so saya nak tengok keputusan kolesterol saya tahun ini macam mana. Jadi apa yang kecuali itu adalah kolesterol. Sebab bila tahun lepas border, jadi tahun ini saya harap ianya menurun. Sebab daripada penerangan tahun lepas, apa yang dikongsikan kepada saya, antara punca-punca kolesterol meningkat adalah dengan makan organ dalaman, kemudian telur. Sejak daripada tahun lepas sampai tahun ini, saya tidak makan organ dalaman sebab saya punya favourite adalah pedai ayam. Bukan pedai ayam yang mangga yang orang duk kunci rumah tu. Orang Sarawak kata tu pun pedai ayam juga. Bukan pedai ayam ni adalah pedai ayam. Pedai ayam. Kemudian hati. Memang dua-dua benda ni antara yang saya favourite lah. Jadi sejak pada dapat result tahun lepas tu sampai ke tahun ini yang saya buat semula, saya dah tinggalkan. Namun
keputusan kolesterol saya tahun ini meningkat daripada 2.6 yang border tadi tu bergerak kepada 2.8, meningkat sebanyak 0.2. Jadi keputusan itu yang agak mengecewakan saya, sebab saya harap dengan saya dah pantang dah jaga makan dalam tempoh setahun, saya tinggal organ dalaman tersebut dan saya kurangkan dari segi telur semua, dapat mengurangkan kolesterol. Sebab saya pun antara orang yang jenis aktif, main badminton, main bola tampar kan, kadang-kadang naik basikal, sleeping, jogging kan. Jadi saya harap kolesterol saya dapat menurun lah. Tetapi Allah izin keputusan saya meningkat sebanyak 2.8. Daripada keputusan tersebut, saya tanya lagi person in charge tersebut, sebenarnya apa lagi faktor-faktor yang menyebabkan kolesterol kita akan meningkat. Jadi dia beritahulah, antaranya apa dia ulang benda yang sama, internal organ, kemudian telur, makanan yang bersantan. Saya bab santan ni memang pantang lah. Pantang apa? Pantang jumpa. Sebab kalau kata kita ambil nasi kandang tu kan, kita memang confirm ambil kuah banjir lah. So dekat situ ada santan yang sangat tinggi dia punya kolesterolnya, tambah pula dengan ayam goreng yang berminyak. Jadi antara perkara lain dia sebut makanan yang berminyak. Dan apa lagi yang disebut antaranya adalah kafein. Saya pun terkejut lah, saya ni dah lah hantu kafein kan, sebab pagi-pagi saya makan kafein. Tapi saya makan kafein yang kosong lah, Nescafe tanpa gula. Tapi kadang-kadang tu ada jugalah pergi kedai kopi yang ada macam latte tu kan, mungkin saya rasa kafein yang ada susu lah, sebab yang berlemak ni akan ada kolesterol. Jadi daripada situ, apa yang saya target tahun ini pula, saya akan kurangkan makanan yang mempunyai santan dan juga kurangkan makanan berlemak. InsyaAllah tahun depan saya akan kongsikan result seterusnya. Jadi saya harap kepada anda untuk doakan agar saya sentiasa sihatlah dan berjaya target agar kolesterol saya menurun. Jadi kesempatan ini saya nak kongsikan kepada anda, sebenarnya saringan kesihatan ini bagus untuk kita buat ataupun kita amalkan sekurang-kurangnya setahun sekali, supaya kita dapat monitor tahap kesihatan kita. Sebab saya yakin anda pun pernah dengar pepatah ini, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. So ini adalah langkah-langkah pencegahan, di mana apabila kita sentiasa buat saringan kesihatan, kita akan sentiasa pantau keadaan kesihatan kita. Mungkin luaran kita nampak sihat, ada six pack ke, ada muscle dan sebagainya, tapi dalaman kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu keputusan dalaman tu? Kita kena sentiasa buat saringan kesihatan, tambah pula dengan saringan kanser, supaya kita dapat detect daripada awal. Sebab anda perlu tahu bahawa apabila kita diagnose sakit kita di tahap yang pertama ataupun orang kata tak kritikal lagi, jadi kos rawatan dia lebih rendah dan peratus untuk sembuh lebih tinggi. Jadi sebab itu kita digalakkan untuk buat saringan kesihatan ni supaya kita dapat detect awal, kita dapat cegah daripada awal. Realitinya yang berlaku kepada orang yang tiba-tiba tahu sedap-sedap dah tahap 3 ataupun tahap 4 sebab mereka tidak amalkan saringan kesihatan ini secara berkala supaya kita dapat cegah daripada awal. Apabila kita dah diagnose stage 3 ataupun stage 4, anda perlu tahu bahawa kos rawatan sangat tinggi dan juga peratus sembuh itu sangat rendah. Orang kita kata dah terlambat lah, nasi sudah menjadi bubur. Kalau kita nak rawat pun mungkin tipis untuk diselamatkan. Walau bagaimanapun kita berusaha, yang lainnya kita serah kepada Allah SWT. Jadi saya galakkan kepada anda yang berkemampuan, kalau boleh buatlah saringan kesihatan, tambah pula dengan saringan kanser setiap tahun. Kos dia lebih kurang plus minus 600. Jadi yang berkemampuan boleh pergi ke Path ataupun mana-mana lab yang menyediakan perkhidmatan ujian darah dan ujian saringan kesihatan tersebut, buat untuk kita pantau tahap kesihatan kita sekarang. Sebab peratus tinggi penyakit datang adalah daripada apa yang kita makan. Masalahnya kita ni tahu sumbatnya, tapi kita jarang nak tahu apa yang masalah yang berlaku dekat dalam badan kita ni. Jadi dengan saringan kesihatan yang kita buat setiap tahun, sikit sebanyak kita dapat tahulah apa masalah-masalah yang berlaku dalam badan kita. Sebab mencegah lebih baik daripada mengubati.
Aduh, dah lah baru dapat tahu kata kolesterol meningkat. Lepas tu pergi bantai pula makan fast food. Aduh, jam. Jadi kepada anda, elak-elaklah makan fast food, khususnya makanan yang berminyak macam kentang goreng tadi tu. Lepas tu ayam goreng. Yang tadi tu saja nak bagi release tension, nak meraihkan baru dapat result kata kolesterol meningkat. Jadi jangan tiru aksi tadi. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Aryan Mazman dan kongsikan sekiranya video ini bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.